Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Hari ini kita akan bincangkan tajuk tingkatan 4 iaitu bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung, di mana pada hari ini kita akan bincangkan praktiskan diri 93A muka surat 254 buku teks. Pembelajaran ataupun tajuk latihan kita pada hari ini berkenaan dengan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Cuba try. Okey, baiklah kita tengok pada soalan yang nombor 1. Nombor 1, pada dadu dilambungkan. Kemudian tiada peristiwa P, iaitu nombor lebih besar pada 4. Peristiwa Q ialah nombor genap. Peristiwa R ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, soalannya ialah dia minta kita tentukan sama ada pasangan yang diberi itu ialah peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, langkah yang pertama ialah kita kena senaraikan terlebih dahulu ruang sampel bagi setiap peristiwa P, Q dan R. Okey, jadi bila kita lambung sebiji dadu, yang pertama sekali kita mestilah menyatakan ruang sampel bagi sebiji dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebiji dadu dia akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian set P merujuk kepada nombor besar pada 4. Kita mesti rujuk kepada ruang sampel kita yang dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi sini akan dapat P ialah lebih besar pada 4 merujuk kepada nombor 5 dengan nombor 6. Okey, Q pula nombor genap merujuk kepada 2, 4, 6. Manakala R merujuk kepada nombor kuasa 2 sempurna, jadi kita kena tahu definisi nombor kuasa 2 sempurna. Okey, nombor yang bila darab dengan diri dia sebanyak sekali, maka dia merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi dia ialah nombor 1 dengan nombor 4. Okey. Okey, seterusnya ialah kita tengok kita nak jawab soalan dia. Soalan yang pertama sini ni, okey, soalan A dia. P dan Q. Okey, jadi bila kita tengok P dan Q, okey, P dan Q kita tengok pada set dia 5 6, P ialah 5 6. Q ialah 2 4 6. Okey. Sekiranya ada persilangan, okey, bila kita tengok sini sebenarnya dia ada persilangan ni. Persilangan merujuk pada nombor 6 dengan nombor 6. Unsur yang sepunya. Jadi bila ada unsur yang sepunya, antara dua peristiwa, maka peristiwa tu dipanggil sebagai peristiwa tidak saling eksklusif sebab dia ada persilangan antara dua peristiwa. Okey, jadi sini jawapannya ialah P dan Q merupakan peristiwa tidak saling eksklusif sebab ada persilangan ataupun unsur sepunya. Okey, yang tu. Selesai soalan A, kita tengok soalan B. Okey, soalan B bersama. Okey, soalan B, P dan R. P dan R kita tengok pada P ialah merujuk pada 5 dengan 6. Kemudian R tu merujuk pada 1 dengan 4. Okey, yang ni 5 6 ni merujuk kepada set P. Set P iaitu 5 6. Set R merujuk pada 1 4. Okey, kalau kita tengok sini ada tak unsur yang sepunya? 5 6 dengan 1 4. Tak ada yang sepunya antara dua set kan? Jadi bila tiada persilangan ataupun tiada unsur sepunya, maka P dan R adalah peristiwa saling eksklusif. Okey, kita tengok pula soalan C. Soalan C kita kena rujuk Q dan R. Okey, dia nak Q dengan R. Jadi kita tengok set Q merujuk kepada Q ialah
Okey, set Q merujuk kepada 246. Set R merujuk kepada 14. Okey, sama juga kita kena nak tahu saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Saling eksklusif tak ada persilangan. Tidak saling eksklusif maksud dia ada persilangan. Kita tengok sini ada tak unsur sepunya? 246 dengan 14. Okey, ada kan? Okey, jadi sini ialah unsur yang dilabel dengan nombor 4. Okey, jadi bila ada persilangan ataupun unsur sepunya, maka peristiwa tu ialah peristiwa tidak saling eksklusif. QR, Q dan R ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Sebab ada unsur sepunya. Okey, jadi yang itulah soalan nombor 1. Seterusnya ialah soalan nombor 2. Okey, bila kita tengok pada soalan sebiji telur dipilih secara rawak. Okey, kita kena tengok peristiwa yang diwakili. Okey, telur yang dipilih retak. L yang dipilih tu ialah grade A. M ialah grade C. Retak grade A dengan grade C. Kita tengok sama ada nak tentukan sama ada dia saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Okey, K dan L. Okey, jadi kita tengok peristiwa K dengan L ada apa? Hubungan tak antara K dengan L? Okey, bila tengok retak dengan grade A. Okey, retak dengan grade A sini sebenarnya ada kaitan tu. Mungkin A akan jadi retak. Mungkin retak tu akan dipilih A. Jadi sini K dan L kita boleh bagi tahu sini K dan L peristiwa tidak saling sebab dia mungkin ada kaitan. Okey, sebab apa peristiwa tidak saling eksklusif? Sebab dia mungkin ada kaitan. Yang retak tu mungkin grade A ataupun yang grade A tu mungkin ada yang retak. Okey, soalan B. Okey, ni soalan A, soalan B. K dan M. Okey, kita tengok peristiwa K retak dengan C pun dengan M tu ialah grade C, K tu ialah retak, maka ada kalau kita tengok situ dia ada kaitan tu. Dia ada kaitan. Jadi dia ada persilangan antara retak dengan C. Jadi sini kita boleh bagi tahu sini K dan M merupakan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, sebab mungkin A tu mungkin grade C ada yang retak, mungkin yang retak tu terdiri pada grade C. Okey, C dan C. L dan M. Okey, L dan M tengok grade A dengan grade C ada kaitan tak? Tak ada persilangan tu ataupun tak ada akan ada A akan dapat C, C akan dapat A. Tak ada sebab dia memang jenis yang telah ditetapkan A dan juga grade C. Maka sini bila tiada persilangan ataupun tiada yang serupa, maka ataupun yang tiada yang sepunya, maka A dan L dan M merupakan peristiwa saling eksklusif. Okey, yang itulah cara untuk selesaikan soalan nombor 2. Seterusnya ialah soalan nombor 3. Okey, kita kena faham dulu soalannya, iaitu pelancong dipilih secara rawak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, di mana R mewakili negara Eropah, pelancong Eropah. S pula ialah pelancong negara ASEAN. T pula ialah pelancong negara Commonwealth. Okey, jadi sini sebenarnya kita kena tahulah macam soalan nombor 1 tadi,
sepatutnya kita kena senaraikan lah. Negara Eropah tu negara apa, S tu negara ASEAN tu negara apa, T tu ialah negara Commonwealth tu negara apa. Okey, kita tengok sini. Negara Eropah, kalau kita nak senang faham, kalau kamu minat bola sepak, negara-negara yang menyertai kejohanan Euro, yang tu merujuk kepada negara-negara Eropah. Okey, kemudian S tu ialah negara ASEAN. Okey, kamu tengok pada buku teks muka surat 255 zon informasi, iaitu negara ASEAN terdiri daripada Malaysia, Brunei, Singapura, Kemboja, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand dan juga Laos. Okey, kemudian T ialah negara Commonwealth. Okey, negara Commonwealth pun dia ada definisi dia, itu negara yang pernah diajak oleh British. Okey, soalan yang pertama ialah, jadi bila kita senarai tu ada banyaklah senarai dia. Jadi buku teks dah bantu kita. Saya cuma terangkan, kalau kita nak senaraikan memang panjanglah senarai dia. Jadi saya cuba permudahkan sini. Okey, jawapan untuk yang pertama R dan S. Okey, R tu ialah Eropah, S tu ASEAN. Maksud dia tiada kaitan pun antara Eropah dengan ASEAN tu, tiada persilangan ataupun tiada unsur sepunya. Jadi R tu memang Eropah, ASEAN tu memang negara ASEAN. Malaysia apa tak ada, negara Malaysia yang negara ASEAN bukan negara Eropah. Negara Eropah bukan negara ASEAN. Jadi bila tiada persilangan ataupun unsur sepunya, maka R dan S merupakan peristiwa saling eksklusif. Okey, soalan B. R dan T. Okey, kita tengok R dengan T. R Eropah, T itu ialah negara Commonwealth. Okey, negara Commonwealth ni terdiri daripada negara jajahan British, termasuklah dengan England, Scotland. Okey, Scotland. Okey, negara Eropah ni England pun ada. Scotland pun ada sebenarnya. Okey, kita ada sini ialah Belanda, Jerman dan seterusnya. Jadi kita tengok sini R dengan T tu mempunyai persilangan antara kedua-dua peristiwa. Jadi bila ada persilangan antara dua peristiwa, maka R dan T ialah peristiwa tidak saling eksklusif sebab ada persilangan. Negara Commonwealth ada England, Scotland. Negara Eropah pun terdiri daripada England, Scotland, Belanda, Jerman dan seterusnya. Jadi ada persilangan antara dua peristiwa, maka bila ada persilangan dia merupakan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, soalan C. Okey, soalan C ialah negara ASEAN. S tu ialah ASEAN. T tu ialah Commonwealth. Okey, jadi kita tengok sini ni, negara ASEAN tu dia ada Malaysia. Negara Commonwealth pun dia ada terdiri daripada Malaysia. Sebab Malaysia merupakan tanah jajahan British. Okey, jadi bila ada persilangan, sini pun ada Malaysia. Negara ASEAN pun ada Malaysia, negara Commonwealth pun ada Malaysia. Maka bila ada persilangan, S dan T merupakan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks untuk mendapatkan video-video berkenaan dengan latihan dalam buku teks tingkatan 4 dan juga cuba try.